masuk. Okey. Okey. Tak boleh tunggu orang pun tak apa. Sebab dia dah lah. Dah lah begitu Dah live kan ni? Okey, sana. Ya. Boleh tekan tak? Tak boleh tekan. Start live. Tapi kita pandang sini. Betul ya? Kita tekan button tak? Ke line? Oh line tak ada. Abang Oh, tak datang. buka datang memang tak boleh live. Abang kan datang okey lah? Dah tak okey. Okey tak? Bagi password tak? Dah. Okey. Kena pakai? Akak punya tadi dah. Okey. Bismillah. Sini dah ada orang masak. Right. Orang apa? Orang masak. Nanti siapa boleh baca komen Aiman? Aiman Ambil kursi ni Man. Man, ambil kursi tu. Kau cangkung kan takut buat asyik dia. Kena buat asyik. Okey. Bila masa? Apa nama Facebook abang ah? Biar saya share-share. Listen Senario Channel. Mahfiz. Mahfaz. Mahfuz. M-A-H-A-F-I-Z. Boleh. Hujan lagi tak Man? Okey, confirm ah. Sikit dah. Ha? Sikit dah. Di sana, di sana dan di sana. Kita ada 3 channel. Tejo. M-A-H-A-F-I-Z. F-I-Z. MAHA. F-I-Z. Baju merah Ada jumpa? Tolong share-share beranda sebentar saja lagi. Di mana kita akan bersama dengan penulis sebenar song sing a song. Sekali dah tengok penulis pernah sing. Ha? Okey. Tanya Kak. Abang pun lupa nama dia. Kita bersama dengan penulis sing. Yo. Apa khabar yo? Thank you support. Okey, bila masa lagi kita akan Udara. ke udara. Ke udara. Anda boleh share lagi dan lagi kepada anda juga. Tolong share bersama dengan saya penulis. Terima kasih yang sudi masuk, tapi kami mohon maaf kerana kami dah setting awal masalah hujan. Tiba-tiba hujan lagi, kita orang terpaksa setting balik. Itu Ya. yang mengambil masa dia. Saya minta maaf pada semua yang menanti. Tak apa, teruskan menanti. Kerana ini adalah pertama kali. Pertama kali memang perlu orang kata menghadapi pancaroba. Yasin datang khas, tuan saudara Yasin datang khas ke Muar ini dalam keadaan dia ada arrangement lain sebenarnya. Terpaksa dia batalkan memberi laluan kepada Datuk Seri punya program. Kita secara live terus ke Muar Muar. di rumah kediaman. Datuk Seri Fazli. Ya. Bagi siapa yang tidak kenal, boleh type Jadi link di bawah. Link Jadi kuasa bunga perabot disponsor sepenuhnya Datuk Seri Fazli dengan jamuan makan tengah hari asam pedas yang agak lazat. apa? Okey, 2 minit. Alright. Nanti boleh pin number lah dekat situ Ya. Pin number sekali lah. Nombor Betul. Nanti hari bulan nanti saya akan dan Abang akan support review abang kemudian abang share dekat airport pulang. okey, bagi di luar sana, kalau dengar suara saya, katakan yes. Di luar sana kalau dengar suara kami, kalau rendah ke, tinggi ke, tak dengar, bagi tahu Cantik. Tolong share lagi dan lagi. Baik, kita dah boleh mulakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hari ini cuaca yang sungguh nyaman. Allah memudahkan atas pertemuan ini. Rabbi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih sekali lagi kepada seluruh yang mata memandang. Kita boleh share lagi dan lagi sebab hari ini adalah hari yang special, bukan kata bagi saya dan juga bagi semua yang terlibat. Hari ini adalah pertama kalinya secara live Facebook saya Yasin Senario Union.
tentu anda kenal. Tak kenal pun tak mengapa. Tapi yang penting nama Yasin tu kalau korang tak kenal, maut lah. Aku akan baca Yasin kat telinga korang lah. Apapun hari ini, berterima kasih sekali lagi kepada Datuk Seri Fadli. Kita berada di kediaman beliau di Muar. Tak perlu beritahu alamat penuh. Pandai-pandailah korang cari. Bukan itu yang kita nak maksud kita, tetapi hari ini saya bukan keserangan nak berkongsikan tentang satu ataupun senang dikata novel bersama saya juga adalah penulis novel itu sendiri, dan dia juga ada di rumah ini, dan lain tak bukan di sebelah kiri saya memperkenalkan Mahfiz. Assalamualaikum, ini dia Abang Mahfiz Haji Hamidun. Yes. Selamat datang bang. Selamat datang Yasin. Okey, Abang Mahfiz bukan saja penulis buku motivasi, beliau juga adalah penulis upahan. Bukan pembunuh saja yang upahan, tapi penulis upahan dan penulis bebas serta trainer dan motivator. Beliau juga adalah penulis buku song tajuk kita hari ini, iaitu Surutnya Ombak Nan Ganas. Apa khabar bang? Khabar baik. Alhamdulillah. Boleh abang bercakap sikit? Silakan. Okey, pertamanya terima kasih kepada semua pengikut-pengikut saudara Yasin Senario dan juga Mahfiz Trainer, dan kepada Datuk Seri yang sudi menyediakan tempat set untuk kita syuting secara live, dan kru-kru yang terlibat di dalam penggambaran live ini. Okey, alhamdulillah, terima kasih juga kepada Yasin kerana sudi menjadi duta produk saya. Kenapa saya memilih Yasin? Kerana dengan Surutnya Ombak Nan Ganas, ceritanya yang agak gila-gila, sesuai dengan watak Yasin yang gila-gila dan masih berbisa sebagai seorang pelawak yang terkenal. Alhamdulillah Yasin. Alhamdulillah. Oh, ada juga ada sangkut paut juga. Mesti. Dia kena tepat pemilihan dia. Ya, betul. Maknanya terlalu lama juga ni nak sampai ke hari ini lah. Maknanya saya lah orang yang terpilih. Saya mengkaji perwatakan 5 orang sebenarnya. Dan setelah saya berbincang dengan Datuk Seri kata Yasin adalah orang yang layak sebagai duta saya, dengan sebab you punya karakter gila-gila. Dan kalaulah dikatakan ada pihak yang berminat membuat drama cerita ni, saya rasa watak utama harus dipikul oleh you. Wow. Agak sesuai saya rasa dengan karakter anda. Ya. Ya, sesuai. Terima kasih sekali lagi kepada abang, senang panggil abang Boleh. Abang Mahfiz. Sebab saya dah tua, umur 51. Sedap pun. Baik, kita bersama dengan Abang Mahfiz tentu kepada anda nak mengenali lebih dekat lagi, terutama dia mambang lah. Mambang main belakang lah mambang. Oh, jatuh. Terima kasih ya. Oh, jatuh saya punya ni. Baiklah. Saya boleh pakai. Kena naikkan tadi. Kita naik atas. Maklumlah, bajet serendah RM10,000. Inilah persiapan orang kata last minute. Ini pun last minute ni. Malam tadi. Tak gitu Dia Datuk? kena naik atas pintu. Atas tingkap. Tali tu letak atas tingkap. Okey, kita biarkan mereka. Okey. Dan kita teruskan dengan Abang Mahfiz. Ya. Abang Mahfiz. Panggil Hafiz pun boleh. Ha? Saya suka kalau panggil Hafiz boleh, Mahfiz pun boleh. Baiklah, saya lebih suka panggil Hamidun. Okey. Minta maaf. Okey, abang panggil Hafiz lah. Ya. Lebih senang. Ya. Okey, Abang Hafiz. Tentu orang luar ada yang pengikut Abang Hafiz sendiri nak tahu sebenarnya apa Abang Hafiz kenapa memilih Surutnya Ombak Nan Ganas. Senang cerita pengenalan diri Abang Hafiz itu sendiri lah. Boleh tak cerita sedikit? Okey. Dia sebenarnya saya cerita tentang sikit lah sejarah hidup saya. Ya. Okey, pertamanya di mana datangnya nama Mahfiz ni? Ya. Nama Mahfiz ni datang daripada bapa saudara saya yang amat meminati cerita P. Ramlee, di mana dia anak bapa filem anak bapa Mahfuz, Datuk Mahfiz Mahfuz. So dari situlah timbul idea nama Mahfiz. Memang daripada situ. Ya. Jadi pada zaman sekolah menengah saya tak malu menggunakan nama Mahfiz sebab diejek oleh pelajar Cina.
Dia orang cakap apa? Aha. Mahalnya Hafiz. Jadi hari tu kita orang bergaduh. Kerana nama saya Hafiz. Oh, Dia okey. sebut mahalnya Hafiz. Maknanya mahal ikan. Ya. Tapi tak apa, saya rasa berbangga memilih nama menggunakan nama Hafiz sebab saya gunakan nama sebenar dalam novel saya. Ya. Okey, tentang kenapa saudara Yasin bertanya mengapa saya menggunakan judul Surutnya Ombak Nan Ganas. Ya. Okey, seperti yang kita tahu bagaimana keadaan di lautan yang amat bergelora. Ya. Jadi bila disebut ombak yang ganas tu, ombak saja dah cukup takut. Apatah lagi ombak nan ganas. Jadi menggambarkan betapa beratnya ujian yang saya tanggung dalam kehidupan sebenar saya yang saya bukukan melalui cerita Surutnya Ombak Nan Ganas. Jadi saya tambah lagi untuk saudara Yasin. Ya. Minat saya dalam bidang penulisan bermula dari sekolah lagi telah menyebabkan saya menyimpan angan-angan untuk menulis sebuah buku sebagai kenangan, asalnya sebagai kenangan dan tapi bila timbulnya kisah hidup saya bukukan ni untuk dijadikan sebagai pengajaran kepada masyarakat di luar sana. Jadi akan saya ceritakan apakah di sebalik ombak nan ganas. Selepas nanti saudara Yasin memberikan soalan seterusnya. Ya. Okey. Abang Mahafiz Abang Mahafiz yang bila saya bedek depan ni saya ternampak ada tajuk-tajuk. Ya, betul. Mana tajuk-tajuk Bab-bab dia. Bab-bab dia. Bab dia. Mana dalam setiap bab tu hanya ada satu tajuk. Satu tajuk ni yang mewakili setiap bab-bab. Yes, Dia betul. menunjukkan dia menulis kat sini bahawa jalan menuju dewasa. Dewasa, ya. Maknanya surutnya ombak nan ganas ini adalah berdasarkan kisah Benar. diri Yes. Abang Hafiz itu sendiri Ya, betul. menuju dewasa. Yes. Ini baik. Macam mana Abang Hafiz menghadapi segala orang kata rintangan, ujian kehidupan, dan saya sendiri nak tahulah apa sebenarnya yang betul-betul yang menekankan, yang membuatkan Abang Hafiz sendiri nak tulis buku ini. Kerana apa? Mesti ada sesuatu yang perlu Ya. saya tahu dan mereka tahu. Okey, saudara Yasin dan penonton-penonton peminat setia saudara Yasin dan pengikut setia saya Hafiz Planner. Okey, kalau dibuka pada bab pertama ni, kita ada tulis di bawah tajuk Jalan Menuju Dewasa. Kandungan dia. Ya. Jalan Menuju Dewasa adalah satu perkenalan. Maksudnya kalau setengah buku dia tulis dari meja pengarang apa semua kan. Jadi Jalan Menuju Dewasa, kalau lihat saya akan letak gambar anak-anak saya. Anak-anak saya 4 orang anak saya. Jadi di sini saya bercerita tentang bagaimana kita menjadikan diri kita lebih value dari kegagalan yang lalu. Dan dari situlah anak-anak saya menjadi lebih dewasa sebab membesar tanpa ayah. Jadi belajar dalam penuh tekanan. Jadi anda bacalah di sini. Buku ini sekurang-kurangnya boleh memberi satu pengajaran manfaat berguna. Okey, di sebalik cerita sebenar Ombak Nan Ganas, saudara bertanya kalau ada apa-apa. Yang selalu nak ngikut perangai orang. Orang beli kereta besar, kita beli kereta besar. Saya suka cakap macam ni. Ya. Kereta besar. Orang bini besar, kita bini besar. Ya. Akhirnya kita malu besar. Betul. Betul tak? Betul. Saudara Yasin. Tidak Jadi terjerat. ini yang terjadi pada saya. Jadi saya berpunca dari sebuah kenderaan Nazaria yang saya guna dalam keadaan saya beli tak berkemampuan pada masa itu dengan gaji saya. Tapi oleh kerana ada peluang-peluang perniagaan, jadi saya rasa peluang perniagaan ni berterusan. Jadi saya beli. Jadi bila perniagaan ni stop, saya tak boleh bayar dengan 1,200. Tambah dengan maintenance tinggi masa tu. Jadi saya terpaksa sorokkan kereta saya dekat gudang kosong 2 bulan. Lepas tu ada duit bayar balik kan. Lepas tu tak boleh lagi. Fikir, niaga kepek, niaga tu tak jalan juga. Pajak dekat orang. Pajak dekat orang ni lah punca kereta jadi hilang. Mula-mula payment ni tu.
Lama-lama kereta hilang, yang itu bermula tekanan hidup. Bila rumah mula dilelong, harta-harta mula disita, dicampur tangan pula oleh orang gila. Yang saya anggap orang gila sebab dia buat saya jadi gila. Okey, dia larikan anak bini saya. Jadi apa perasaan anda dalam keadaan saya tidak pernah berjauhan dengan anak isteri saya? Okey, apa perasaan anda pada masa itu? Mesti tertekan. Sebab anaklah kadang-kadang penguat semangat kita untuk jaya. Betul, Saudara Yasin? Betul. Jadi di situlah bermula rentetan cerita dia. Wow. Jadi cerita ini kalau dibaca, saya kira lah bagi saya amat tragis lah. Sebab bukan senang saya nak menulis sebuah buku tebal 500 halaman yang saya jual pada harga RM49 saja. Kalau ikut pada harga ni tidak berbaloi sebenarnya dengan cara saya menulis mengaibkan diri saya. Tapi bagi saya tidak mengaibkan. Saya rasa berbangga menghasilkan sebuah buku dalam keadaan saya boleh berkongsi pengalaman pada saudara, dalam keadaan saya boleh maju dalam versi yang berbeza. Betul. Maksudnya Saudara Yasin, saya mendapat motivasi menulis buku ini secara tak langsung adalah disebabkan selepas saya nak mengadakan majlis perkahwinan kedua saya menjemput seorang sahabat lama yang 10 tahun tidak bertemu. Dari situ dia menawarkan saya, dia bisnes dah 10 tahun. Dia ada buat latihan dalam bidang industri. Jadi dia menawarkan saya mengajar dalam subjek logistik, yang mana saya memang ada banyak pengalaman selama berbelas tahun. Jadi di situ saya rasa berbangga lah. Maksudnya, engkau tahu aku gila kan? Yasin tahu aku gila. Kau panggil aku jadi pengajar kan? Lawak kan? Tapi you trust me. So that's why saya cakap, inilah satu benda yang saya kena kongsikan pada masyarakat, supaya masyarakat yang pernah mengalami tekan mental jangan down. You boleh move, boleh berjaya, asalkan ada satu azam, ada satu sikap. Betul? Betul. Saudara Yasin? Itu yang saya berusaha sungguh-sungguh, dan dengan bantuan Datuk Seri tadi, dia menunjukkan Saudara Yasin adalah orang yang sesuai untuk membawa watak sebagai duta tadi. Dan satu hari mungkin boleh melakonkan watak ini. Boleh dikisahkan. Boleh dikisahkan. Realiti. Yes. Baik. Sebelum kita terus ke mendalam, apa yang saya baca sekali imbas, sebenarnya anda perlu beli buku ini. Sebab banyak benda, cerita-cerita pengalaman Abang Hafiz sendiri tentang kisah hidup dia, macam mana dia lawan, macam mana dia memberontak, semuanya di dalam buku ini. Macam mana dia cuba mengatasi daripada tahap ke tahap, tak betul bang? Daripada satu persatu sampaikan ada yang suka tertarik yang menjadi gila ni bang. Okey. Jadi saya sambung balik cerita tadi Tuan Yasin. Akibat kerana hilang anak isteri, saya berjalan kaki dalam keadaan jubah putih, dan saya masa tu umur 45, berangan seolah-olah saya berada di tanah suci. Saya berjalan dalam keadaan nada Allahu ya Allah, Allahu ya Allah. Dalam keadaan kita alun zikir ni, sedar tak sedar kita dah jauh pergi. Jadi hari sehari saya balik ke rumah, berjalan dari Kemaman, dari Balok Makmur, Kuantan sampai ke Kemaman. Yasin pernah berkesan Pernah. Memang jauh lah. Ya. Jadi bila balik kotor, baju campak. Sampai tak ada baju nak pakai. Campak lah, sebab siapa nak cuci? Biasa dulu ada anak isteri cuci kan. Ya. Jadi daripada berjubah sampai saya tinggal kain pelekat saja Yasin. Tanpa sedar. Tanpa sedar. Tapi saya akan berhenti di mana-mana masjid untuk mandi, checkpoint dan tukar kain yang kotor ni tadi kepada kain masjid, cuci-cuci, sidai, dan saya ambil kain masjid pakai. Begitulah keadaan saya sehingga saya berkawat, manjat pagar TLDM. Ya. Dan akhirnya satu hari saya tewas di TUDM Kuantan. Saya manjat, saya tewas. Di situ saya ditangkap, dihantar ke ward mental. Cerita ngeri itu tak berlari di sini saja Yasin. Di mana di dalam ward mental tadi, saya merasai macam mana saya diperlakukan. Di mana boleh saya katakan bahawa pencabulan hak asasi di sana. Macam mana anda dipukul, dipijak, dalam keadaan anda tak sedar, diikat. Jadi saya rasa bukan satu rawatan yang betul untuk pesakit jiwa. Sebab saya turut berpindah ke hospital lain selepas tu. Selepas 2 minggu saya bebas. Selepas sebulan saya bebas. Selepas itu saya duduk hospital lain, tak ada pun ikat-ikat. You mandi pun ada bilik. Tapi di hospital sebelum tu, mandi dalam keadaan bogil, mengaibkan.
Yang bayangkan bilik tandas semua tak ada pintu, nak berak semua. Oh. Azab tak? Azab. Jadi macam saya dengan seorang bekas tentera, nama dia saya tak apa ingat tapi saya ada tulis dalam tu. Ya. Dia dengan saya je mandi dalam keadaan pakai seluar yang kotor tadi. Ya. Begitulah macam mana nak puasa dalam wad terlalu Ya, susah. ya, ya. Kena dapat kebenaran, banyak benda lah Yasin. Kena baca cerita. Kalau saya dah cerita semua tak fun lah kata Ya, orang. betul. Betul tak Yasin? Sebenarnya anda perlu beli dan perlu tahu dalam keadaan kita pandemik COVID-19 sebenarnya. Memang masalah-masalah orang kata tekanan kehidupan yang sedang kita hadapi ni bukan kata anda saja, semua majoriti 99 rakyat kita, Artis-artis juga Yasin. artis juga, selebriti juga. Sebab dia melibatkan duit. Betul. Jadi buku ini sebagai motivasi atau inspirasi anda sebenarnya. Kenapa saya perlu cakapkan begini? Kerana ini banyak membantu bagi mereka yang sedang menghadapi tekanan. Sekarang tahulah dah meningkat dah kes bunuh diri lah apalah. Tapi alhamdulillah bagi abang Hafiz yang sendiri dah mengalami, belum lagi Covid, tapi Abang Hafiz dah alami kehidupan yang orang kata sukar sangat. Teramat sukar. Ya. Sebab kita bayangkan pada tajuk je ombak nan ganas, memang terlalu sukar. Betul. Siapa tak merasai memang tak adalah kan. Ya. Siapa dah rasa dia faham lah. Dekat sini saya tengok tajuk-tajuk mana yang Abang Hafiz pilih sendiri, di mana saya baca sedikit tajuk je kan, tentang ditampak orang mabuk, merayau. Ya, Lepas tu datangnya pula Ika, anak sulung. anak sulung memberi semangat. Yes. Dalam masa yang sama lawatan ayah dengan Nuah tu mas ada dalam Yes. Antara orang yang menyokong saya lah. akan berhibur hati Yes. meninggalkan wad. Di dalam wad mental ni tadi Yasin. Ya. Dia ada watak-watak yang menggembirakan kita. Buku ni ada juga unsur-unsur kelucuan di sini. Di mana dalam wad mental jangan fikir orang gila tu orang yang teruk. Tidak. Orang ni kadang-kadang mempunyai IQ yang tinggi daripada kita. Dia ada terselit benda. Saya banyak belajar dengan dia Yasin. Betul. Sebenarnya jadi bila dia orang keluar terasa sedih, meleleh mata Yasin. Rakan penghibur kita. Anak isteri jauh. Ya. Betul, Yasin? Betul. Maknanya sebenarnya abang di dalam wad tu, abang bukannya anda percaya gila kan? Abang boleh kata dalam keadaan tekanan jiwa. Maksudnya kalau abang kata abang gila, takkan abang boleh duha? Ya. Boleh semayang. Selepas abang bebas dari bilik kurungan, boleh semayang, boleh duha, tarawih seorang-seorang. Dan macam mana kita berpuasa kan. Oh. Hanya orang yang waras saja boleh berpuasa. Betul Yasin? Betul. Bang. Bang, Ya. sebelum kita lebih lanjut lah, Ya. bila abang start menulis buku ni bang? Okey. Kalau nak cerita menulis, Ni, buku yang keberapa lah sebenarnya cerita? Adakah ni pertama atau? ini sebenarnya buku sulung saya sebenarnya. Okey. Okey. Apa Yasin yang saya nak katakan, saya bercita-cita mengeluarkan satu buku motivasi yang mana bermanfaat kepada pembaca. Tapi apabila saya fikir, kalau kita nak buat satu buku motivasi, bukan ramai orang yang nak membaca. Jadi saya karang dalam bentuk novel supaya menarik perhatian peminat-peminat novel. Di mana di dalam ini adalah rentetan cerita-cerita benar. Sehinggalah macam mana saya pulih, bekerja, dapat jawatan tinggi balik, dan akhirnya saya cuba meniaga sendiri, dan di situlah saya start nulis buku. Saya meniaga buku setakat sekolah. Ya. Dan saya habiskan masa 6 bulan untuk siapkan novel ni. 6 bulan. Lebih kurang lebih kurang. Mana ini bulan yang ke? Ini bulan ke-7 lah. Bulan ke-7, bulan ke-8. Bulan Lebih ke-8. kurang, yes. So kepada anda, dapatkanlah buku. Anda perlu dengar nama ombak. Mungkin pernah dengan ombak rindu kan? Tetapi ini punya buku, surutnya ombak nan ganas. Dia lebih ganas daripada ombak rindu. Saya malas nak cerita tentang buku ni. Lebih elok anda baca, beli dan baca sendiri. Kerana apa? Kalau anda nak motivasikan diri anda, anda perlu kenali diri anda. Nasib seseorang bukan orang lain yang mengubahnya, tetapi nasib seseorang adalah diri sendiri yang mengubahnya. Contoh yang terdekat ini dia, Abang Hafiz, yang kata dia melawan, bukan kata melawan, dengan ujian yang hadapi kehidupan
dia Menempuh jarang orang nak berkongsi kehidupan beliau, mungkin dengan keaiban, dengan apa, tapi kita berterima kasih kerana ada salah seorang atau yang sanggup menceritakan kehidupan beliau semata-mata untuk berkongsi dengan anda semua dalam keadaan COVID-19 ni. Jadi tunggu apa lagi? Dapatkan buku Surutnya Ombak Nan Ganas, ya. Okey, kita teruskan bang. Yang penting buku ni kita tak jual di kedai-kedai. Sebab bila kita jual kedai memerlukan modal besar, letak dulu, baru habis laku dia bayar. Jadi kita menjualkan dengan kaedah online, di mana buku ini boleh didapatkan terus melalui saudara Yasin dengan PM dia di Facebook dia, dan juga boleh didapat terus daripada saya. Dan kami ada seramai 12 ejen yang sah setakat ini, yang saya peruntukkan komisen 20% untuk diorang menjual buku-buku ni. Saya ada tim pemasaran saya sendiri. Okey, kalau boleh saya katakan, saudara Yasin, saya mencelah. Ya, silakan. Hidup saya ini adalah sesuai dengan lautan. Saya lebih tenang bila melihat air. Dari air saya mendapat ilham. Dan kerana sukanya air, saya di lambung ombak nan ganas. Tetapi surutnya ombak yang ganas itulah telah menyelamatkan hidup saya. Jadi kena faham. Jadi sebagai penulis, bahasa simbolik sikit saya. Betul. Kita sebagai seorang anak, kita jadi anak sedih juga. Mana anda tak boleh terus faham dengan apa kata-kata, tapi anda perlu menyelami apa kata-kata yang disampaikan oleh anak seni itu. Iaitu macam Abang Mahfiz tadi. Saya tambah lagi. Macam saya tidak akan berasa jemu dan berasa gentar untuk terus berada di lautan. Kerana berada di lautan akan sentiasa beralun dengan ombak, di lambung ombak. Namun bagi saya, jika takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Itu saja falsafah hidup saya. Saya tertarik dengan kata-kata Abang Mahfiz. Hidup ini seperti pensel. Betul. Yang akan habis tetapi pasti meninggalkan tulisan-tulisan indah dalam kehidupan. Seperti surutnya ombak nan ganas ini, semoga saya dapat meninggalkan pengajaran bermakna di saat saya tiada kelak. Naik bulu rumah saya. Dia sebenarnya gini, saudara Yasin. Saya menambah ilmu, Datuk Seri, saudara Yasin, bukan dengan membaca buku-buku tebal, tidak. Saya dengan sikit kata-kata yang saya jumpa, kadang cerbisan paper, saya baca, saya berfikir. Itu salah satu benda. Bila kita banyak membaca, kita menambah ilmu. Tak semesti dengan buku tebal. Kadang-kadang dengan sedikit gambar kartun itu, sedikit sudah menambah ilmu. Itu satu cara menambah ilmu. Kedua, bercampurlah dengan orang tua-tua. Sebab orang tua ni, walaupun dia sekolah tak tinggi mana pun, tapi jangan dijangka. Dia punya ilmu dia tu top. Tak percaya orang dulu 17 anak tak ada ilmu, boleh hidup anak. Orang sekarang baru 2 anak dah mengeluh. Betul. 15 tahun, 17 tahun last. Jadi disebabkan buku ini, seorang kawan saya cop sebagai buku yang dikarang oleh orang gila. Ya, saya tak berkecil hati. Yelah kan, kita anggap berbagai buku yang dikarang orang gila. Logik ke orang gila boleh mengarang buku? Tak logik kan? Dari situ terhasil satu puisi saya buat dalam masa 3 jam. Siapa sebenarnya gila? Jadi kalau siapa nak tengok sajak puisi saya, siapa sebenarnya gila, boleh pergi ke channel Mahfiz Channel YouTube. Di situ saya deklamasikan, first time saya deklamasikan puisi. Siapa sebenarnya gila? Siapa sebenarnya gila? Simbolik. Tertarik. Memang simbolik. Saya memang tertarik benda ni. Daripada anda, siapa sebenarnya gila? Kau ke aku? Pergi ke channel Mahfiz Mahfiz Channel. Mahfiz Huruf Channel. kecil MAHAFIZ. Channel tu double N CHANNEL. So kalau anda beli buku saya ada bagi cedera mata. Di belakang ni ada YouTube channel. Cuma tak berapa jelas lah. Tak berapa jelas. Tapi dekat name card saya ada. Dengan logo-logo siap sekali kan. Kalau boleh dekatkan dengan kamera kan. Dua-dua. Ni dekatkan. Jadi bagi dia orang nampak. Ini name card. Jadi boleh nampak, boleh tengok di situ. Belakang dia belakang. Yang dekat penanda buku tu belakang dia. Bawah. Boleh tengok di situ. Mahfiz Channel, yang tu saya punya Facebook.
Jadi boleh tengok, saya setiap hari saya akan upload sebarang story lah. Kadang-kadang saya menyentuh cerita buku saya, kadang cerita orang. Tapi saya akan cerita dengan kebenaran lah biasa. Dan mungkin satu hari saya akan menulis tentang Yasin dari pandangan mata saya. Tapi kalau ia benar, saya akan bercerita lah. Yasin yang saya lihat dari kaca mata saya sebelum berjumpa. Tapi selepas jumpa punya betul. Jadi ada dah 80% betul. Macam tu lah. 20%. Okey, kepada tuan-tuan, anda-anda yang ingin mengenali lebih dekat siapa Mahafiz yang sebenarnya dapatkan surutnya ombak dan ganas, boleh terus ke Facebook saya. Boleh terus ke channel saya, Jaista Channel. Dan juga kita ada di sini, bukan kata mana tadi? Name card kita? Name card dia ada. Pinjam name card. Ni dia. Anda juga boleh terus pergi ke, nanti kita akan letak TikTok kan? Otai ada Macu. TikTok. Otai Macu. Wow. Tak, saya buat je saudara Yasin. TikTok ni sebagai strategi pemasaran saya. Saya start bercerita dari zaman kecil-kecil saya. Di mana kalau anda dengar Yasin, saya umur 7 tahun berak dalam floor dekat sekolah. Apa nak malu nak cerita? Ini lebih benda kita cerita kan? Betul. Antara cerita kelakar lah. Sama tu. Cameraman kita Sama Ya. Allah. Sampai sekarang. Okey, anda boleh terus dapatkan di email Mahafiz Mahafiz Hamidun. Together lah. @gmail.com. TikTok. Kita kecil-kecil mana nak dapat main TikTok. Inilah zaman kita. Tapi kadang-kadang saya pun kena kutuk. Apalah orang tua main TikTok. Dia sebenarnya kan, inilah antara minda-minda orang yang negatif. Ustaz Kazim ada TikTok. Ustaz Abdullah Hairi ada. Jadi sejauh mana semua Facebook, WhatsApp ni pun sebenarnya sejauh mana anda cara mengguna. Positif ya Yasin. Kalau you guna cara negatif lah. Atas kita sebenarnya. Betul. Sebagai seorang atau perniagaan perlu masuk ke semua channel untuk memberitahu kepada orang lain. Tak kira lah budak ke, kalau benda tu berdapat kewujudan kita punya produk. Contoh yang ni lah, tak kisahlah. Biko pun boleh masuk kalau tahu. Betul. Tapi tinggal lagi, biasalah netizen ni kita ambil kritikan yang membina. Biarkan orang nak kata apa. Yang penting anda semua kena dapatkan buku Surutnya Ombak nan Ganas. Tapi tengok gayanya tak adalah ganas. Tetapi cerita pengalaman yang dihadapi oleh Abang Mahafiz sendiri. Tapi saudara Yasin saya nak cakap, itu kalau you baca buku ni, saya lah penulis. Tapi di sebalik selepas siap buku ni, saya lah jadi salesman, saya lah marketing, business development manager kan. Semua benda saya buat ni, tak ada orang bantu saya. Dan akhirnya saya dapat ilham, lantik ejen-ejen. Jadi sekarang adalah support saya bahagian pemasaran. Dan saya sebenarnya dijemput oleh Datuk Seri untuk menghasilkan sebuah buku kisah hidup sebenar seniman A.R. Badul. Wow. So cerita ini akan kita buat tidak lama lagi. Dan saya membayangkan kita akan buat dalam bentuk bersiri, mungkin melibatkan 6 buku. Cerita dia saya dah dengar tragis. Saya dah dengar sedikit daripada mulut A.R. Badul semalam agak tragis. Jadi jangan kita ingat seorang pelawak seperti Yasin tidak ada kisah duka. Betul Yasin? Betul. Pasti ada. Di setiap kejayaan seseorang individu akan terselit sebuah kepahitan. Betul. Soalnya anda bersedia tak mendedahkan seperti saya? Itu saja. Soalnya anda bersedia tak membukukan kisah hidup anda? Kalau dah bersedia, ini orangnya. Kita dah tak perlu dah lagi nak cari kiri kanan. Saya dah berjumpa dengan orang yang lebih senang bercerita dan terus ada buku. Kadang-kadang orang ni bercerita, Pak ni cerita ke orang ni kisah hidup kita, tapi tak sama. Dan takut ke lain pula pergi. Dia kena 10 orang. Kan ada satu permainan dia orang buat beratur panjang-panjang kan. Ada Datuk dia orang post mesej kan. Last mesej dia jadi lain. Mesti jadi lain. Jadi lain. Jadi itulah cerita ni. Bila ada buku ni, maknanya kisah hidup seorang lebih, orang kata, berita dia lebih True story lah. True story lebih tepat. Dari penulis, dari mulut. Betul. Dan orang keliling Mahafiz pun, Abang Mahafiz pun, orang kata bila tengok buku ni, baca sendiri, ya betul, inilah Mahafiz yang aku kenali. Cuma apa yang saya boleh kata saudara Yasin, sebagai penulis baru, saya bersedia di komen.
Ialah sekiranya buku ini tidak menepati kehendak pembaca. Mungkin macam Datuk Seri pernah, dia minat baca novel, dah 100 novel dibaca. Ya. Jadi dia menganggap tulisan saya lepas baca mungkin dia kata oh, kurang lah daripada segi buku ni bagus dia kata, tapi dari segi ni tak terlawan dengan penulis sekian-sekian. Ya. Saya akui sebab saya penulis baru. Inilah buku pertama, buku sulung saya. So dari komen-komen positif dan negatif anda lah akan terhasilnya karya lebih hebat. Ya. Kita perlukan apa kata teguran daripada Yes, pihak betul. anda sendiri. Untuk Kerana- berjaya. Betul. Berjaya. Macam tu juga saya. Ya, sama. Bang, Betul. saya perlu ditegur. Kalau tidak saya tak Kita alpa. Betul. Kita rasa kita yang bagus, yang terbaik. Biasa begitu. Sebenarnya daripada kritikan itulah yang membuatkan kita semangat. Bang. Yes. Membuatkan kita semangat untuk mengubah diri kita yang orang nak. Itu ke rancangan sinaran pasport kegemilan yang first buat panel juri, betul? Ya, betul. Dari situ kita boleh perbaiki Betul. kita punya tu. Dan kehidupan ni bagi saya perlu dirasai. Ya, orang dia bila musibah je dia akan down. Sesuatu musibah. Sebenarnya Allah nak bagi tahu ada sesuatu yang Allah janjikan bila musibah tu berlaku. Allah nak bagi lebih baik daripada itu bagi mereka yang bersabar dan berakal. Jadi contoh yang paling dekat bagi mereka, yelah dulunya orang kata gila lah, apa lah, macam-macam. Saya kalau duduk tempat abang pun cepat melantun bang. Ya, kadang-kadang kita terasa juga sebab Ya. bila kita bekerja dalam satu tempat yang di mana di bawah-bawah kita adalah orang muda daripada kita. Kita orang berumur ada pangkat, tapi kita dihina kadang-kadang, memalukan, mengaibkan. Tapi ada tak ada untuk kita merawat hati kita, sama ada anda bertahan di situ atau kita keluar dari situ bina kehidupan baru. Ya. Itu saja. Betul. Dan buku ini kalau secara simbolik boleh saya katakan beginilah Yasin. Ya. Buku ini boleh saya katakan begini Yasin. Ya. Sakit yang paling sakit adalah saat kita merasa kehilangan. Sakit yang paling sakit di saat kita merasai kehilangan. Sakit kena luka mungkin tak Boleh berasa sakit. Ya. You takkan gila. Itu ya maksud dia. You kena pisau, putus jari you takkan gila. Tapi sakit saat kehilangan orang yang anda sayang akan menyebabkan anda gila. Itu yang saya maksudkan. Sakit yang paling sakit adalah saat anda merasa kehilangan. Saya suka gunakan ayat-ayat gini supaya untuk kita berfikir. Betul. Jadi anda fikirkanlah. Sakit lain boleh diubati. Yes, Tapi bila sakit kehilangan, dia lain. Dan pun tak dapat nak tolong. Anda sendiri yang mencari jawapannya. So jawapannya ada di sini. Sebagai motivasi, anda perlu beli buku ini untuk orang kata apa, menyejukkan hati anda. Ataupun dia boleh juga supaya tidak anda terus ke lembah putus asa. Jadi ini adalah salah satu buku yang boleh terus membimbing anda. Dan juga nak kata anda perlu beli. Nak cakap banyak pun anda perlu beli. Saya dah bersama dengan orang dia dan saya dah baca sedikit Tiga lagi tak dapat habis lah sebab saya baru je Ya, lah pilih ya. tatip dia sebagai duta. Susah nak get Yasin ni kadang. Dia sibuk, dia ada projek dia lain. Tapi bila dah berhadapan, lebih tepat. Maknanya buku tu sendiri yang bercakap dengan saya. Saudara Yasin, Ya. ni saya dah tambah sikit dah. Ya. Ni bunyi agak kelakar. Waktu sakit, yang paling sakit ni, kerana kehilangan tadi, Yasin marilah dengan senario, buatlah lawak pun. Takkan lawak bagi saya. Betul. Takkan lawak. Pasal kita tengah sakit sangat. Betul tak? Betul. Jangan marah Yasin. Tidak. Bukan saya kata lawak tak hebat. Betul. Tapi makna Dalam keadaan kita sakit. tak boleh apa Yasin. datang pun bagi tak. bagilah embuhan. Dia nak orang tu mari juga ke kita. Baru terubat. Dia macam angau-angau kan. Ya, Nampak ya, benda betul. tu, semua orang nampak bersama je kan. Kalau ayu. Ya. Kasih sayang ni Yasin. Ya. Extract Yasin. Dia seperti pokok lah. Seperti mana pokok yang perlukan baja, itu juga hidup kita. Perlukan kasih sayang. Betul. Kemewahan tidak akan menjanjikan kebahagiaan. Kebahagiaan bukan terletak pada kemewahan Yasin. Orang hari ni boleh gaji RM20 tapi hidup bahagia. Kenapa? Pertama berkat, kasih sayang cukup. Orang ada 10 juta Datuk, tak boleh tidur malam. Pasal apa? Hidup tak bahagia, menipu orang. Dapat 10,000 menipu orang, tak bahagia. Bini balik rumah bergaduh anak bini. Kan betul? Betul. Mana datang kebahagiaan? Sebab tu kemewahan bagi saya tidak akan menjamin kebahagiaan hidup kita. Yang menjamin kan itulah dia. Dari kasih sayang sebagai insan kan. Betul. Abstrak sebenarnya kasih Abstrak. sayang. Saya setuju benar.
kata-kata orang yang berpengalaman di dalam kehidupan. Dan yang ini yang buat saya terpegun. Dia boleh mengeluarkan segala pengalaman di dalam sebuah buku yang bertajuk Song. Song. Surutnya, Saya suka gunakan keadaan song tadi pasal terlalu panjang. betul. Mungkin lepas ni kita boleh buat lagu. Boleh, insyaAllah. Kalau saya, okeylah, saya cabar Yasin Yasin Ya. sebagai seorang, Yasin dah terbukti sebagai seorang pelawak, pelakon. Mungkin juga pernah mengarah sebelum ni. Kita pernah cerita tadi, Ya. penolong pengarah. Okey. Mungkin satu hari you boleh mengarah satu filem komedi. InsyaAllah. Silap-silap surut ombak yang ganas, ada modal nanti kita buat filem. You InsyaAllah. direct, you pelakon utama. Allah. Dan saya cabar Yasin buat satu lagu untuk song ni. Allah. Manalah tahu kan? Saksi Terhasil ramai. kan? Saksi ramai insyaAllah. Mana tahu album letup? Amboi. Kan kita tak tahu kan? InsyaAllah. Dan Yasin, saya terlupa nak beritahu Yasin. Ya. Buku saya dah sampai mana sebenarnya? Itu yang kita nak dengar tu. Walaupun dalam 7 bulan kita nak tengok. Okey bang, cerita sedikit. 7 bulan tu cerita. Oh, Ustaz jual dalam sebulan. mak ai Ini sebulan. pun tertangguh pasal pandemik COVID-19 ni. Jadi ada kilang cetak tak boleh buka. So tertangguh projek saya untuk saya ikutkan minggu kedua saya dah ada dekat rumah peminat. Tapi delay sampai minggu keempat. Okey. Jadi buku ni minggu lepas saya dah terbangkan satu naskah ke Arab Saudi. Seorang nurse, saya ingat dia doktor, nurse rupanya, Fatimah, Wan Fatimah beli untuk jadi ejen. Tapi saya cakap saya tak mau beli, saya nak bagi you hadiah baca dulu sebab dia nak jadi ejen. Dia bayar tambang saya, tengok. Orang luar beli sen Ya. 218. Kalau saya tipu pergi cek dengan Pos Malaysia. Itu tambang. 218 ringgit. Dia bagi duit dekat saya melalui Pak Ungku. Ungku Z, saya panggil Ungku Z. Kawan Datuk Seri juga, kawan saya dan kawan Yasin. Ya. Jadi Arab Saudi, Yasin. Arab Saudi dah sampai. Ini kan muar. Batu pahat tak sampai-sampai. Yelah, baru sebulan. Jadi inilah gunanya ataupun kita nak kongsi mengenai live ni. Dan secara tidak langsung, secara muzakarah kita fikir benda ni perlu dikongsi. Inilah dia rakan seperjuangan. Kita ada Datuk Seri di kediaman dan juga rakan-rakan di sekeliling. Ini salah satunya untuk sama-sama kita bantu. Ya, betul. Dan sama-sama kita dekatkan kepada para pelihat, para Facebook. Kita ada rakan di satu dunia. Yes. Masing-masing gunakan Facebook. Jadi kita boleh share. Kalau anda peminat Ombak Rindu, kalau anda tak baca buku ni, buang Ombak Rindu tu. Kerana apa? Di dalam ini penuh dengan pengisian, penuh dengan kisah kehidupan yang memotivasikan diri kita sebagai seorang manusia. Bagaimana? Dapatkan buku Surutnya Ombak Nan Rindu. Ini dia. Saya sekali lagi suka katakan, anda boleh terus pergi ke ada YouTube. YouTube ada. Anda boleh subscribe. Boleh. Cantik. Mahafiz channel di YouTube dan Facebook. Mahafiz Trainer. Di TikTok Otai Macho. Otai Macho 70. Dia ada cerita Otai ni. Otai ni pasal kita tahu. Macho. Okey. Perkataan macho ni timbul gelaran daripada rakan-rakan sepejabat. Saya pun tak tahu. Satu hari kan saya duduk senyap-senyap dekat pejabat saya besar sebelah sini. Ya. Dia kata, brother macho ada tak? Oh, dia orang panggil aku macho tak balik. Itu yang saya kekalkan nama macho. Jadi bila dah tua ni Otai macho lah. 70 tu tarikh tahun lahir saya. Ya. Jadi Otai masih berbisa kot. Ya. Otai Macho lah. Ni nak bagi Maha Macho, kalau nanti perasan lebih kan. Tapi kita dah hampir ke hujung-hujung. Hujung-hujung taklah hujung mana. Mungkin selepas ini kita akan lebih dekatkan lagi. Ya, insyaAllah. Mana kita tahu mungkin Ya. lepas ni kita akan buat minggu ke minggu. Ya, insyaAllah. Untuk kita lebih lagi orang kata kita Dekat dengan pembaca, Ya. kongsi. kita sebenarnya nak kongsikan tentang macam mana kita pengalaman kita yang sedangkan orang yang berpengalaman dan kita yang tiada pengalaman nak menghadapi dalam keadaan yang pandemik Covid ni, tak boleh nak keluar rumah sampai tekanan. Ada yang membunuh diri. Apa benda ni? Betul. Tapi tak boleh nak buat apa. Mungkin ujian bagi mereka masing-masing. Tapi belum terlambat lagi. Dengan adanya pengalaman Abang Mafiz yang kongsikan bersama-sama dengan kita dalam bukunya Surutnya Ombak Nan Ganas, baik anda dapatkan. Mampu milik, bukan pasal harga tetapi pasal isi ceritanya. Kalau nak cerita pasal harga, memang mampu milik sangatlah. 49 ringgit. 40. Tapi sekarang ni
adalah harga promosi RM39 berserta peraduan tadi. Berserta peraduan Ah. tadi. Oh, kita Yes, ada peraduan. Peraduan. Bukan setakat promosi, kita ada peraduan. peraduan. Baik. Saya suka nak nyatakan di sini, minta maaf bang. Ya. Saya Kadang-kadang kita lupa. Ya. Saya nak suka di sini nak bagi tahu tentang anda. Kita ada peraduan bagi mereka yang membeli buku ini kerana apa? Peraduan kita dengan bersyarat siapa yang nak masuk peraduan perlu ada Buku ni. ini. Hanya RM39, Pada harga promosi tak masuk pos. tak masuk pos. Okey. Okey. Sehingga 31 bulan 8. 31 hari bulan Dia ada 8. masa sebulan lebih lagi. Take note. Beli novel, snap foto dalam keadaan kreatif. Sama ada awak nak letak buku saya dekat mana? Dekat rumah Bang Nur. Dekat Jadi foto dalam besar. keadaan kreatif, macam mana awak menilai karya saya? Dan saya akan bagi 11 hadiah tadi. Wow. 11 Okey. hadiah. Proto kreatif tu bermaksud sempena Hari Merdeka. Hari Merdeka. Okey, sempena Hari Merdeka ni tarikh tertulis 31 hari bulan 8. Anda beli buku ini, proto kreatif ni anda boleh letak di motor ke, Yes. di dada anda ke, ambil ataupun di tempat tidur ke, Ya. ikut kemauan anda, ikut kreativiti Ada anda. orang snap dengan kucing mahal dia. Tak kisah, Hmm. bergantung kepada kreativiti dan keinginan anda, hantar kepada kami, hantar kepada Hotline kami Ya. 017 017 967 967 9025. Itu hotline song. 017 Lagi sekali. sekali lagi. 017 967 9025. Hotline song. Jadi snap foto hantar ke hotline song. Kita ada 5. 5 kategori hadiah tadi yang saya cakap. Pertama, lelaki dewasa. Kedua, wanita dewasa. Ketiga adalah golongan Belia. berumur belia 20 hingga 30 tahun, lelaki dan wanita. Maknanya di situ ada 2 kategori. Ya. Dan satu lagi kategori ejen. Agent. Ejen saya akan bertambah dari masa ke masa. Siapa Ya. berminat jadi ejen, boleh hubungi Yasin atau saya seterusnya. Ya. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Dan anda beli buku ini, anda automatiknya anda juga boleh jadi agent. Tak ada Dan masalah. ya betul. Buku ini kalau boleh anda beli sebelum munculnya buku kedua. Sebab saya oleh kerana cerita ini cerita tentang kisah gila, Ya. saya akan menerbitkan karya secara gila di mana dalam keadaan ghostan. You get what I mean? Cerita ni dulu, Okey. cerita depan dia akan muncul kemudian. Okey. Dia agak menarik. Dan di situ saya akan selitkan kisah-kisah orang gila yang pernah saya ejek. Okey. Okey, Tuan Yasin, saya nak bercerita sikit. Bila you pernah mengalami keadaan saya berjalan, tak ada makan, tak ada minum, tak pernah minta orang. Pernah satu polis belanja saya makan bagi duit RM5. Jadi, apa yang positif pada saya, selepas saya pulih, saya tak boleh nampak orang gila. Saya akan bagi. Bagi apa yang dia perlukan walau dia tak minta. Jadi, itu kadang-kadang ada kelebihan juga. Dulu kita ejek orang, Allah uji kita hilang akal. Ya. Tiba-tiba kita jadi sedar. Saya selalu ejek. Betul. Oi, gila. Ya. Lalang. Sekarang siapa yang gila? Ya, betul. Itu saja. Siapa sebenarnya Siapa gila? sebenarnya gila? Sebenarnya kehidupan kita ni Allah dah susunkan dah. Susun boleh. Sebenarnya sebaik-baiknya. Tinggal lagi kita je yang nak melalui dengan cara kita. Bagaimana kita persiapkan diri kita, bagaimana kita memperbetulkan diri kita untuk menghadapi hari-hari yang mendatang. Betul. Hidup ini bukannya untuk tempat kita tinggal sebenarnya. Hidup ni adalah tempat untuk kita Kesangan kita. meninggal. Ya, betul. Ya, kita adalah kehidupan kita ada kekal abadi hanyalah di sana. Di sana. Kehidupan kita ini hanya penuh dengan lakonan dan watak-watak sampingan. Inilah dia. Salah satu contoh Abang Hafiz dah bukukan. Macam saya sebagai seorang pelakon, mungkin kalau dibukukan watak-watak saya, ya, watak yang pernah saya Ya. berlakon. Macam-macam. Malasa lah. Betul. Dia akan menjadi satu buku. Saya rasa lebih daripada satu buku, Yasin. Itu adalah lakonan yang telah saya lakonkan. Ya. Tapi adakah anda boleh buat macam mana yang Abang Hafiz buat? Maksudnya contoh ya, di sebalik kehidupan sebenar, Ya. Yasin senario. Betul. Banyak benda kita boleh cerita. Banyak benda. Time tu mahal lah. Tak macam mana saudara Yasin cerita tadi, dinyaya orang. Allah. Sampai tidur lokap, orang nyaya. Ya. Badan niat baik menolong orang. Aha. Tapi kita serah bulat-bulat pada Allah. Anda tunggu. Itu buku yang akan datang. Itu yang kita bincang Ya, tadi. itu bincang tadi. Baik, Abang Hafiz Haji
Hamidun. Hamidun je. Saya bersyukur kerana dapat berkenalan dengan abang dengan lebih dekat dan lebih mendalam. Saya pun bersyukurlah dapat berjumpa kan Yasin secara dekat supaya saya dapat mengenali wawakan sebenar Yasin yang kita tengok dalam senario, dalam filem agak kelakar kan. Ya. Memang tak kering gusi. Ya, sebenarnya Bila kita jumpa sebenarnya memang betul saudara Yasin macam Badul. Ya. Tapi kita tak payah cerita lah. Yalah. Nanti tak suspend. Ya. Jadi orang yang kadang-kadang kita ni terpaksa ketawa untuk menggembirakan orang lain. Betul. Tapi di belakang orang kita menangis tak ada orang tahu. Betul. Kita hanyalah sebagai bahan Betul. untuk menjadi orang jadi kuat. Ya get what I mean? Ya. Maksudnya kita kadang-kadang hidup kita derita tapi di depan orang kita terlihat gembira. Sekadar semata-mata nak menggembirakan hati orang lain. Itu yang saya selalu cakap. Saya ni tak punya apa. Kalau awak nak angkat saya tak punya apa. Saya hanya ada sekeping hati. Itu pun terluka. Aduh ayat tu. Itu pun pernah terluka. Terluka. Aduh Ya, saya itulah Yasin. bersyukur juga kepada Abang Hafiz kerana sudi berkongsi dan kepada anda teruskan perkongsian ini kerana ini adalah pertama kalinya di channel Yestah dan juga Yasin Senario Channel dan kami mungkin selepas ini dan seterusnya insya-Allah akan menerbit bergandingan, bergandingan untuk program seterusnya. dan saya lebih banyak nak kena belajar ni macam mana nak create buku kan. Yalah bab-bab mengaitkan ni kadang-kadang kita nak share pun masalah kan. Bukan senang lah. Bukan senang. Sebenarnya. Sebab apa macam ni bila you bercerita ni dia bukan tentang diri you, melibatkan anak-anak. Dan sebab tu Yasin tengok sendiri, saya keluarkan gambar anak ni dalam keadaan berbalap. Tapi saya rasa ini adalah value bagi saya. Saya kena tunjukkan bahawa anak-anak saya semua berjaya, alhamdulillah, belajar sampai tinggi dan akan sambung ijazah kan. Dalam keadaan sebenarnya dia tertekan. Sebab hidup dalam tekan, memikirkan ayah duit tak cukup apa semua. Tapi Ika ini saya rasa bersalah dengan anak kedua sebab mereka gagal dapat pencapaian terbaik di matrikulasi. Jadi poin rendah dia orang hantar ke third grade Universiti Sabah Sarawak. Kalau poin tertinggi dia akan letakkan UKM, UM macam tu. Jadi dia orang tidak pergi bila Sabah anak perempuan. Dua orang ini terkorban di tengah jalan. Itu saya rasa terharu lah. Antara kalau keadaan saya tidak begitu mungkin keputusan dia agak baik. Kerana Ika ini cita-cita dia minat dalam bidang sains. Dia adalah orang, kalau you baca saya cerita dalam ni kisah Ika, dia adalah seorang manusia pelajar yang tak pernah lulus matematik. Tapi akhir cerita dia lulus cemerlang dengan A, fizik, kimia dan duduk kelas sains. Walaupun saya menghalang dia duduk kelas sains, saya tahu tension. Sebab Mac dia kurang baik masa tu. Tapi sains dia cemerlang. Tapi bila FPM, ngam. Dua-dua okey. Tapi cita-cita di dalam bidang sains dia tak tercapai lah. Sebab tak habis belajar. Okey, kita nak kongsi sedikit tentang dalam banyak-banyak tajuk ni kita nak ambil tajuk yang hujung sekali. Kita nak tahu tajuk hujung ni beritahu bersatu akhirnya. Apa maksud bersatu akhirnya dalam kalau anda baca di dalam novel ini, saya bukan nak mencerita keburukan sesiapa, tidak. Ini adalah kisah benar saya. Kalau sesiapa mempertikaikan buku surutnya ombak dan ganas, saya boleh jawab balik. Sebab saya tak sebut pun nama orang-orang tertentu. Kecuali watak Noah, adik saya. Itu saya minta kebenaran. Noah, saya tanya kan, kau nak aku guna nama kau ke nama samaran? Dia kata pulanglah kau kan. Dia orang panggil saya Ngah, anak nombor 2. Nombor 2 ni pelik sikit. Bila dia cakap itu on lah sebab saya memang ngam dengan dia. Kita orang ni nakal dua-dua dari zaman kecil kan. Perangai memang ngam. Jadi yang lain saya tak sebut. Nama katalah Minah ke apa tak sebut. Adik-beradik saya tak sebut nama Minah. Ataupun kawan-kawan saya guna nama samaran. Jadi you tak perlu nak kata rasa malu apa semua kan. Jadi saya bercerita dalam ni macam mana penerimaan keluarga saya. Ada yang menerima, ada tidak kan. Dan macam mana bergaduh dengan bekas isteri. Sebab bekas isteri saya anggap macam nusus tak ikut saya kan. Dia yalah dalam keadaan confused kadang. Dia tidak tahu siapa benar. Orang ini tabur you duit. Ahli keluarga adik-beradik. Saya tak ada apa. Jadi mana you lebih? Kadang-kadang boleh termakan juga kan. Betul. Jadi apa hujung tadi bertaut
berita apa? Bersatu akhirnya. Bersatu akhirnya. Jadi bersatu akhir ni melingkupi satu aspek yang besar. Maksudnya dalam cerita ni, ada tak anda pernah jumpa seorang perempuan yang pernah ditolak cintanya? 25 tahun yang lalu, 26 tahun yang lalu. Kita bertunang, tiba-tiba putus tunang. Dalam keadaan saya tidak pernah mengatakan apakah sebab, apakah punca. You tertanya-tanya sampai you berasa kecewa. Kecewa yang membawa hati hingga tidak berkahwin. Agak lama. Tiba-tiba macam mana you boleh terima saya semula selepas suami you meninggal? Boleh terima saya semula dalam keadaan saya berterus terang saya bekas sakit mental gitu. Sudi mendengar cerita saya, menggalakkan saya menulis lagi dan akhirnya berkahwin. Itu yang saya cakap, bersatu akhirnya. Dan macam mana kami pulih balik hubungan keluarga bekas isteri tadi. Selepas saya menulis sebanyak, Yasin tahu berapa buku saya tulis surat? Surat cinta kata orang. 8 muka. 8 muka. 8 muka saya tulis. Tak ada muka. Jadi menerangkan rasa tidak puas hati dia macam ni, Yasin. Bagi abang, apa yang kita tak puas hati dengan orang, kita kena lepaskan. Betul. Baru stres kita hilang. You simpan, you tertekan. Bila you lepaskan, sama ada orang nak tolong tak tolong, kau punya pasal. Aku dah cerita bukan nak sakit hati, kau punya pasal. Hati aku lagi sakit. Betul tak? Betul. Saya praktik saya macam ni yang mudah. Saya tak pandai nak jaga hati orang. Kalau hari ni kan, Yasin kata, buat sesuatu yang saya tak suka. Sin, kau jangan buat macam ni lah. Orang tengok nanti. Saya nasihat, tapi bunyi agak menghajar kan. Saya tak ada kira. Tapi saya rasa benda betul, saya tegur. Sebab kita dah lalui. Bukan semua orang selesa dengan saya. Saya ni memang gila-gila orangnya. Akhirnya saya hampir gila. Dari, dia sajak dia, saya punya kursi. Dari perangai gila-gila, aku jadi hampir gila. Dia punya sajak. Nanti saya kongsi dengan dia. Baik, saya teringin nanti. Kita bukannya sini habis sini. Jadi bersatu akhirnya tadi saya minta maaf. Saya celah sikit Baik, silakan. Dia melingkupi ruang yang besar di mana seluruh keluarga tadi bersatu balik dengan bekas isteri baik, dengan dah kahwin balik. Alhamdulillah lah, bersatu. Akhirnya dalam keadaan yang tenang lah, aman lah. Kalau kata ditarik nyawa oleh Allah hari ni, saya rasa puas lah Yasin. Maksudnya tidak ada rasa benci apa-apa, tidak ada. Sekarang Abang Hafiz dah cukup selesa dah. Rasa selesa, cuma saya fokus pada perjalanan saya nak pergi Mekah. Jadi, macam ni cerita dia Yasin. Saya mengharapkan buku ini terjual lebih kurang 50,000 unit supaya saya boleh membayar hutang bankruptcy sekitar 300,000. Dan dengan itu saya akan bolehlah release letter daripada insolvency boleh ke Mekah. Jadi sebenarnya dengan kata lain, kita dalam Malaysia je Yasin, ada pencipta manusia. Betul. Tak semestinya Facebook kita punya penyokong membeli. Betul. You sharekan, betul Yasin? Betul, share. Bila share, ada orang lain yang minat beli. Tak guna you tak minat you beli. Buat Betul. apa membazir. Kecuali you beli nak hadiahkan kepada si siapa member kita, guru kita ni. Ayu. Ayu. Kita nak hadiahkan Ayu, boleh beli. Nak hadiah pada Man yang senyum handsome tu kan, kita beli. Tapi kalau tak baca, jangan bazir. Betul. Share, berjuta manusia. Saya nak 50,000 orang yang membeli. Barulah saya boleh settle bankruptcy saya. Betul Yasin? Betul. Mana tahu ada rezeki lah, duta saya bawa sekali kan. Jadi hiburan dekat sana kan. Gitulah Yasin. Baik, kepada anda di luar sana, anda juga perlu membantu kami untuk share-sharekan tentang benda ni. Kami tidak mengharap anda untuk membeli, tetapi kami mengharap anda untuk memberitahu kepada yang lainnya. Inilah gunanya Facebook. Anda tolong share lagi dan lagi tanpa henti, tanpa putus asa, dan tugas kami tetap akan beritahu tentang apa yang kami sediakan kepada anda. Sekali lagi saya nak ingatkan, dapatkan ombak rindu. Ombak rindu. Kalau sebut ombak rindu, laju je tuan. Surutnya ombak dan ganas. Surutnya ombak dan ganas, atau senang dipanggil song. Song ya. Ya, song. Di channel saya, di Facebook saya akan update setiap hari tentang buku ini bang. Bermulanya pada hari ini. InsyaAllah. Dan begitu juga dari pihak abang Hamidun. Hamidun. Hafiz. Saya suka sangat main ayah. Dulu kecil-kecil orang sebut. Ada cikgu anakmu, ayah anakmu, anak saya bercikgu. Dia baik juga dengan saya. Dia kalau panggil saya, anak saya Fariah Jamal Hafiz bin Hafiz.
Mahafiz dia panggil. Dia style macam tu. Dia panggil anak saya Mahafiz. Macam tu. Dia panggil bapak. Okey, baiklah. Kita pun dah diam tak diam dah 1 jam Baik, berlalu. Jang. Sebelum tu saya nak bercakap Baik, sikit je. silakan bang. Jadi okey. Dengan niat saya baik untuk menjual lebih kurang 50,000 buku dalam waktu tempoh 2 tahun ini. 50,000 sasaran saya dalam tempoh 2 tahun ini, di mana niat baik saya nak ke Mekah. Jika anda dapat membantu menyampaikan niat baik saya, insya-Allah kita bersama, InsyaAllah. sebagai duta, InsyaAllah. kita bersama. Jadi mungkin kawan-kawan akan mendapat manfaat dan kami sentiasa mendoakan. Anda semua ada dalam doa saya 5 hari sekali. Dan siapa yang nak jadi ejen dijemput, berapa ramai pun. Wow. Hubungi Yasin Ya. sebagai duta. Boleh. Apa-apa melalui dia lah, senang. Boleh. Anda juga boleh terus hubungi saya dan terima kasih sekali lagi Ya. yang tak tinggal pada Abang Mahafiz bin Mahfuz. Haji Hamidun. Saya sebut ya. Okey, kepada anda di luar sana, sekali lagi saya nak memperingatkan hotline ataupun Song. hotline song. Aha. Anda boleh hubungi 0179679025. Itu anda boleh terus direct Yes. kepada 24 jam. 24 jam tak apa. Cuma jawab je lambat sikit lah. Maksud kalau hantar 3 pagi tak ada masalah. Mungkin subuh saya jawab lah. Tapi nak jawab cepat, Ah. anda boleh terus PM Yasin. Ya, itu Channel lagi cepat. Ya, Betul. dan juga channel Mahafiz Trainer. Sebab Yasin ni dia takkan pernah mengapakan peminat dia. Itu yang saya tahu. Mana tahu ni. Saya tahu ada orang beritahu saya Ya. tadi. Yes. Okey, apa pun kata-kata terakhir daripada Abang Mahafiz sendiri kepada peminat buku dan juga peminat-peminat saya. Okey, saya tak nak cakap benda banyak-banyak Yasin. Kadang-kadang kita cakap banyak orang susah nak ingat. Kita bercakap benda yang simple saja. Kawan-kawan, peminat Yasin Senario, saudara Yasin, peminat, pengikut kawan-kawan Mahafiz Trainer, satu benda saja. Satu benda. Tadi saya bercakap tentang sakit yang paling sakit adalah saat kita merasa kehilangan. Satu benda saya pesan, jika hendak melihat indahnya fajar, kita kena melalui gelapnya malam. Sekali lagi. Okey, sekali lagi boleh sediakan kertas catat. Jika ingin melihat indahnya fajar, kita kena melalui gelapnya malam. Jadi macam mana nak tengok waktu subuh tu lawa dia, memang macam mana pun kena lalu. Kena lalu malam yang gelap kan. Jadi macam kita nak berjaya, kadang-kadang kena susah dulu. Kena hadapi Ya. kesukaran. Tak semua orang tu berjaya dalam keadaan dia senang, tidak. Betul. Kebanyakan orang berjaya adalah bangkit dari kegagalan. Dan lagi satu pesan saya, jangan kisah berapa kali anda jatuh. Tapi yang penting bagaimana anda bangkit semula. Maksud saya 10 kali anda jatuh tak apa. 20 kali pun tak apa. Tapi bangkit dia mesti lebih sekali. Mana jatuh 20, bangkit 21 kali. Ya. Yang itu dia punya kata baru win. Awak kata orang memang win kan? Ya. Tapi kalau baru jatuh 2 kali, dah terduduk, terus tak dapat bangkit frust, alamat lah. Tak lama lah kan? Sekarang berapa umur bang? 51 kan? 51. Wow. Saya baru 43. Kepada anda di luar sana, sebenarnya kita ini adalah generasi yang kata sama je. Janggut dah putih lah kan? Samalah. Ha. Saya hampir putih. Kalau mengikut abad generasi, sebenarnya kita baru hidup 21 tahun Betul. dalam abad yang baru ini. Betul. So kita sebenarnya masih baru dan Baru, masih baru. fresh. Kalau Rasulullah bagi tahu, dia suka mereka-mereka yang memperbarui dan memperbaiki diri mereka, bukan sikap mereka sebenarnya. Tapi kita ambil iktibar, kita ambil manfaat di dalam kisah Song ni tadi. song ni tadi dalam panduan kehidupan kita. Lepas tu kita sing song. Kita sing the song lah. Sing the song. Kata panggil sing kan. Kepada anda, sekali lagi sebelum kita mengundurkan diri, saya ingin membaca sedikit saja ataupun kata-kata daripada Abang Mahafiz, iaitu dengarkan. Orang yang benar-benar kuat adalah orang yang boleh menceritakan lukanya di dalam keadaan diketahui. Saat kita berjaya, kawan-kawan akan kenal siapa kita.
Tapi saat kita jatuh, akan mula kenal siapa kawan kita. Kita akan kenal. Kita siapa akan kawan. kenal siapa kawan kita. Itu lumrah manusia. Ya. Sekali lagi saya ingin ucapkan terima kasih kepada abang. Saya lebih lagi mengucapkan terima kasih kepada saudara Yasin yang sudi menjadi duta kepada sebuah buku yang baru, penulis baru, penulis yang pernah dianggap gila. Saudara Yasin agak berani menjadi duta untuk buku ni. Saya tidak tahu apa rahsia dia sebaliknya. Dia kena korek dengan Yasin. Kenapa dia setuju? Kerana saya juga sebahagian daripada gila. Apapun terima kasih kepada anda yang sudi hingga ke hari ini. InsyaAllah doa-doa anda juga membawa kejayaan dengan kami. Kami perlukan doa anda. Bukan kami sini habis sini. Kerana kami juga memerlukan anda untuk memberitahu, share lagi dan lagi tentang wujudnya song ini. Sekali lagi, Abang Mahafiz, terima kasih. Saya ucapkan Terima kasih. ya. Ya, terima kasih Anda banyak. sah. Kepada anda di luar sana, teruskan mencari dan share di mana? Kalau bukan di Mahafiz Hamidun Gmail, anda boleh terus call Abang Mahafiz melalui 017 hotline Ya, dia hotline. 017-967-9025. Sekali lagi kepada TikTok. Yang kaki TikTok pun boleh pergi ke Otai Macho 70. Elok tonton daripada awal pergi Gostan sehingga khatam. Baru sedap dia tahu story saya, baru sedap dia baca cong. Yes. Song ni tadi. Ya. Macam mana kisah perjalanan saya kan. Pernah masuk ke penjara. Ya. Bunyi macam masuk penjara penjara. Tidak. Tidak. Masuk ke sel-sel penjara pasal kerja. Iya. Jadi mengisapkan. Ini semua ada di dalam. Cerita tu tidak ada. Itu mana cerita promosi ya, video dalam TikTok tadi. Okey. Untuk menuju ke peringkat ni. Baik. Ya. Banyak pengalaman. Kita ada besi-besi di TikTok. Mana Yes. kalau anda pergi ke Facebook pun kita ada YouTube channel, YouTube ada channel. video. Apa pun, terima kasih sekali lagi kepada anda yang masih ada di situ dan ada di sini. Dapatkan Surutnya Ombak Nan Ganas daripada Mahafiz Haji Hamidun. Sekali lagi dari Yesta Channel, saya mengucapkan terima kasih kepada tetamu terhormat. Saya tak tahu siapa yang tetamu. Saya rasa saya yang tetamu di sini. Kita Dua-dua pun tetamu Kita sebenarnya. tetamu Abang Yasin. sebenarnya, betul. Sebab rumah kediaman Datuk Seri. Datuk Seri. Dan Datuk Seri ni kalau anda nak buat renovation boleh cari Datuk Seri lah. Oh. Dia buat ubah suai rumah baru dalam keadaan costing yang follow kita lah. Hmm. Dia punya bajet 20,000 dia akan buat dalam. Wow. So boleh Baik. dengan Datuk Seri. Kita akan interview Datuk Seri Seri. di minggu hadapan di dalam rancangan yang sama. Rancangan masih belum ditetapkan. Mungkin kita akan ambil Surutnya Ombak Rindu dan Surutnya Ombak Nan Ganas di dalam kita punya pertemuan hari ini. So sekali lagi terima kasih kepada Abang Mahafiz bersama dengan saya. Dengan itu saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita jumpa lagi di minggu depan di dalam Surutnya Ombak Nan Ganas. Ramai ke waktu. Bye bye. Bye bye.